kurang 10-25. So I'm very aware that some people are getting quite restless. So saya akan cuba untuk berhenti dalam maksimum 15 minit lagi. Ada soalan lagi ke? Ya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya tanya soalan kepada YB Ridwan ni. Okey, memandangkan DAP lebih berkawan rapat dengan PAS berbanding MCA berkawan dengan UMNO yang tak faham pasal Islam. Saya nak tanya pada YB, bagaimana DAP menerapkan pemahaman berkaitan dengan hukum hudud terhadap bangsa Cina, India ataupun non-Muslim lah. Sebab hukum hudud itu pun sendiri bukan Cua Solek pun takut-takut kan. Bekas pemimpin tertinggi negara pun cakap hudud tak ada dalam Al-Quran dan dia takut-takut kan. So macam mana DAP menerapkan pemahaman kepada non-Muslim hudud tu tak buruk seperti sangka. YB lebih kawan dengan PAS. Ya, boleh cakap. Silakan. Okey, yang depan dulu kemudian belakang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada hadirin sekalian. Saya ada soalan untuk YB Baneng. Sama pertama saya, tuahan yang biasa dilempar ke atas DAP, terutama daripada pihak UMNO adalah dia kata DAP ni adalah serpihan People's National Party daripada Singapura. Adakah itu fakta atau sekadar bohong besar? Soalan sektor kedua saya nak guna balik soalan yang Dr. Mazli tanya pada Zahir K. Johari pada macam ni lepas dekat bangunan SUK sama. Adakah DAP bersedia untuk melantik serta mengangkat ahli-ahli Melayu Islam yang berlatar belakang pendidikan agama yang ada gelar ustaz, pakai serban, pakai jubah dan segalanya? Itu saja. Okey, terima kasih. Kalau soalan ni kalau saya silap tadi tolong betulkan. Okay. Assalamualaikum, saya Nazri. Saya nak tanya kepada Dr. Mazli. Dr. Mazli dia mengajar hudud di UIA. Pertama sekali saya nak tanya berkenaan Arab Spring. Kalau kita lihat satu fenomena dalam kebangkitan gerakan Islam, Arab Spring itu menghasilkan apa yang ideologi yang dikenali sebagai post-revivalism. Kalau kita lihat bagaimana ilmuwan agama seperti Rashid Ghannouchi sudah mula menerima konsep sekularisme. Saya rasa perlembagaan Tunisia dia dah menerima konsep sekularisme ini sebagai satu benda yang boleh dipersetujui bersama. Dan saya lihat, kalau kita lihat, adakah dengan tindakan seperti Rashid Ghannouchi itu mereka boleh terima sekularisme? Adakah sebagai seorang Islam kita perlu untuk laksanakan hudud ataupun pada masa kita kena ikut kepada kesesuaian? Itu saja. Okey, terima kasih. Untuk dipuji untuk. Okey, maybe YB. Saya rasa dalam itu perkara hudud. Dan terima kasih atas soalan saudara. Saya rasa kita kena terima hakikat bahawa kerana DAP tidak setuju dengan hukum hudud, tak mungkin kita akan memujuk ataupun cerita dengan itu orang-orang bukan Islam untuk terima hudud, kerana kita tak bersetuju. Dan hakikat ni ialah bukan sahaja DAP tak bersetuju, tapi kebanyakan itu orang bukan Islam tak setuju. Dan di Sabah Sarawak lebih ramai yang tak bersetuju. So itulah hakikat yang kita kena terima. Yang penting ialah pemimpin PAS mereka menerima hakikat bahawa konsep hukum hudud tidak diterima oleh golongan bukan Islam, dan mereka memberikan keyakinan mereka tak terpaksa. So itu yang penting. Kalau kita menunjukkan isu ini, kita masuk dalam kerangka UMNO yang akan gunakan isu ini untuk pecah belahkan rakyat, bahawa isu ini yang penting. Bila saya rasa isu rasuah, isu kita bersatu padu, itu pun saya rasa penting juga. Jangan kita masuk perangkat PN
untuk gunakan isu ini untuk pecah belahkan Pakatan Rakyat. Kalau Pakatan Rakyat mereka berjaya hancurkan, yang BRIM RM500 ini mereka akan simpan untuk diri sendiri. So di sini saya rasa kita mestilah hormati pandangan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat bahawa tak ada elemen paksa. Kita bukan macam BN. Kalau untuk kepentingan mereka, mereka akan paksa. Kita tak ada elemen paksa. Yang penting ialah kita berdasarkan kerjasama ataupun pakatan kita berdasarkan persefahaman, dan juga dari segi prinsip. Kalau saya boleh pinjam perkataan ini, musyawarah, bincang. Yang kita boleh bersetuju, marilah kita ada kata putus. Yang tak boleh bersetuju, kita terima pandangan yang berbeza. Kalau tidak, saya rasa seperti yang saya sebut tadi, kita macam mana kita boleh bersatu untuk tumbangkan barisan nasional demi selamatkan negara. Ini penting, kawan-kawan. Ini penting kerana bila kita jadi kerajaan, kita baru sedar betapa banyak yang mereka rompak negara kita. Tengok Pulau Pinang sebagai satu contoh. Saya nak Selangor berjumpa. Kita tak dapat apa-apa peruntukan tambahan daripada kerajaan pusat. Tapi semua pun begitu, tiap-tiap tahun kita punya lebihan bajet lagi besar daripada pentadbiran dulu. Dan pada masa yang sama, kita dapat kurangkan kita punya hutang. Mengapa? Kerana kita laksanakan pentadbiran yang bersih. Dan memang kalau kita laksanakan pentadbiran yang bersih, rakyat boleh hidup lebih senang. Dan itulah yang paling penting. Kerana pilihan rakyat akan datang. Yang isu yang paling penting adalah apa? Jangan lupa, apakah isu yang paling penting dalam pilihan rakyat akan datang? Isu ekonomi. Betul tak? Rakyat yang nak tahu, yang paling penting sekali rakyat nak tahu, macam mana kalau kita pilih sama Pakatan Rakyat, kehidupan kita akan jadi lebih baik. Dan sekiranya kita tak boleh yakinkan rakyat tentang perkara ini, macam mana kita berceramah, macam mana kita berucap, kita tak akan berjaya. Dan dasar-dasar yang kita boleh bawa perubahan kepada rakyat, sejak kita sebut, bukan sahaja kita bagi wang, bukan sahaja tentang PTPDN, bukan sahaja hapuskan tol. Roni nak ucap tak? Pelbagai, dan juga seperti yang Datuk Seri Anwar cakap, turunkan harga petrol. Yang penting ialah kita nak martabatkan rakyat. Kita nak martabatkan rakyat supaya mereka hidup dengan penuh bermaruah. Takkan kalau kita kena tahan polis, kita tak tahu sama ada kita boleh keluar hidup-hidup. Jangan lupa kes Jubin Hawk, jangan lupa kes Ahmad Sabari, jangan lupa kes Kugan. Kalau ini boleh berlaku sama dia, besok hari mungkin ahli keluarga kita pula. So saya rasa itu penting. Selain daripada membolehkan rakyat hidup lebih senang, mereka boleh hidup dengan penuh bermaruah. Dan sebagai rakyat Malaysia yang tuli, jangan dipecah belahkan, dibeza-bezakan lagi. Terima kasih. Dan satu lagi ialah DAP, serpihan DAP. Kalau kita lihat sejarah, memang apabila PAP berpisah daripada Malaysia, iaitu Singapura berpisah daripada Malaysia, yang cawangan-cawangan yang masih kekal di semenanjung Malaysia telah ditubuhkan menjadi satu parti lain, iaitu DAP. Tetapi yang DAP itu sekarang amat berbeza dengan PAP. PAP sokong ISA. PAP sekarang tak bagi kebebasan arbah. Dan banyak lagi lah. So di sini saya nak tegaskan sejak 1966, bila DAP ditubuhkan 18 hari bulan Mac 1966, kita tak ada hubungan dengan pemimpin-pemimpin PAP dan Singapura.
kita hanya ada hubungan dengan pemimpin-pemimpin Singapura dan kerajaan Singapura apabila kita menang dalam pilihan raya besar 2008. Semasa kita dalam pembangkang, mereka tak kenal, tak mau kenal, tak ambil peduli sama dia. Hanya bila kita menang jadi kerajaan negeri Pulau Pinang, baru dia ada minat sikit lah. Sebelum itu tak ada minat langsung. Saya cakap terus terang, kalau DAP kalau tak jadi kerajaan Pulau Pinang, dia pun tak akan kenal sama saya. Itu saya cakap terus terang. Itu adalah di antara G2G, iaitu kerajaan dengan kerajaan, government to government. Dari segi di antara parti politik dengan parti politik, memang tak ada langsung. Saya pun nak ambil kesempatan untuk menangani tuduhan bahawa kita adalah parti komunis. Kita bukan parti komunis. Sosial demokrasi dengan parti komunis jauh berbeza. Kita bukan parti komunis. Kita tak ada hubungan dengan parti komunis. Yang ada hubungan dengan parti komunis, UMNO. Ini Khairy Jamaluddin kena jawab. Khairy Jamaluddin kena jawab. Mengapa UMNO, pemuda UMNO menjalinkan hubungan rapat tanda tangan kontrak dengan parti pemuda komunis Cina? Ini kalau kita cakapkan istilah Islam, tak tahu sama ada kawan atau zina. Ini Khairy Jamaluddin kena jawab. Terima kasih. Before I answer my question, actually when I pose, masa saya tanya pada Zahir, bersediakah DAP untuk menerima kepelbagaian di dalam DAP? Contohnya orang yang melatar belakangkan Islam ataupun golongan Islamis yang melihat bahawa adanya ruang untuk mereka memperjuangkan keadilan dalam DAP. Adakah DAP bersedia untuk internal debate kalau adanya golongan seperti ini masuk? Saya tak sebut seban dan jubah. Okey. Kalau saya boleh jawab, saya rasa kita lihat satu perubahan yang ketara dalam 4 tahun ini. Kalau sebelum 2008, anda cakap anda akan hadiri satu forum yang dianjurkan oleh DAP, saya rasa ini tak mungkin berlaku. Betul tak? Betul tak? Tak mungkin berlaku. Atau kalau PAS anjurkan satu forum yang dihadiri oleh orang-orang bukan Islam pun tak mungkin berlaku. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu perkara biasa. Dan itu adalah perbezaan yang saya rasa memberikan harapan yang penuh kepada rakyat Malaysia. Kerana yang penting ialah kita tak mahu dipecah belakang oleh fitnah dan perkauman. Yang kedua, kita tak mahu perbezaan menghalang kita daripada menemui persamaan yang kita semua ada. Bila PAS bertemu dengan penyokong bukan Islam, mereka tak cakap tentang hudud. Dan itu penyokong bukan Islam pun tahu bahawa PAS tak akan buat secara paksa hukum hudud ke atas rakyat Malaysia. So, dan yang penting ialah macam mana kita boleh lancarkan negara berkebajikan tanpa tentulah PAS melepaskan pegangan mereka untuk sokong negara Islam atau hudud. Tetapi itu adalah perjuangan PAS. Sama juga perjuangan DAP ada perjuangan sendirinya. Yang penting ialah macam mana kita boleh bersatu padu untuk laksanakan negara berkebajikan dan juga membawa perubahan kepada Malaysia. Saya rasa itulah yang penting. Kalau kita lihat tentang itu kebangkitan Tahrir Square atau di Timur Tengah, adakah itu Islam menjadi perjuangan utama mereka yang bangkit untuk melawan semua diktator? Yang penting ialah mereka nak demokrasi. Kalau Islam ini, pandangan saya, Islam ini adalah menjadi satu sokongan yang mereka boleh sandarkan. Tadi itu Dr. Masri sebut tentang Dr. Musi. Tengok, adakah dia cakap, oh ini hanya untuk sebarang
hukum-hukum berdasarkan Islam, tak ada. Dia yang tegaskan ialah tentang kebebasan, keadilan, kebenaran, di mana hak-hak rakyat dihormati. Saya rasa itulah yang lebih penting. Sebut tentang mercy, antara perkara yang kita boleh respect, saya rasa tak kira Muslim dan non-Muslim boleh respect. Beliau tidak menerima kawat tahniah Syria dan tidak menerima sebarang kunjungan daripada kedutaan Iran untuk mengucapkan tahniah di atas kemenangan beliau menjadi presiden. Kenapa? Kerana rejim diktator di Syria telah membunuh rakyatnya. Rejim Bashar al-Assad tidak menghormati rakyat sendiri dan berlaku zalim. Malangnya dekat Malaysia, kita masih lagi tidak mempunyai stand yang jitu mengenai Syria, dan kedutaan Syria masih berada hidup dengan aman damai di jalan hutan itu. Dan apa yang saya tahu, bagi Pakatan Rakyat telah keluar memorandum yang cuba dibawa oleh Nurul Izzah, Wabi Nurul Izzah di Parlimen untuk menghalau kedutaan Syria seperti mana dilakukan oleh negara-negara Arab lain termasuk Mesir, tetapi ini telah ditolak. Kan? Telah ditolak di Parlimen. Jadi saya rasa kalau nak kata kerajaan di BN nak ikut Arab Spring, itu terlampau jauh berbeza. Sebab apa? Itu bukan soalannya. Mengenai hudud, memang saya mengajar subjek hudud di UIA. Dan menariknya bila saya mengajar subjek hudud, saya dapat melihat kepada satu dimensi yang lebih luas, iaitu objektif. Apakah objektif yang ingin dicapai daripada hudud itu? Hukum hudud itu tidak boleh dilihat dalam kerangka hukum itu, tetapi objektif yang ingin dicapai ialah masyarakat yang bersih daripada kecurian, rompakan, ragut, pembunuhan, dan juga saling tuduh orang berzina ataupun memaparkan gambar orang berzina di hadapan dada-dada akhbar, dan pelbagai pelakuan seks sumbang. Itu yang ingin dicapaikan. Ya, mungkin pada waktu ini kita dapati bahawa mungkin di Malaysia dengan komposisi kaum ini, dengan suka untuk meminda perlembagaan, mungkin jalan lagi jauh untuk umat Islam yang yakini ingin melaksanakan hudud. Tetapi apa yang mereka boleh lakukan ialah lakukan usaha-usaha yang boleh mencapai objektif tersebut. Antara usaha yang boleh dicapai ialah dengan menegakkan keadilan, ialah dengan good governance, elakkan rasuah, tingkatkan integriti pihak berkuasa, pihak polis, dan juga rule of law. Dengan perkara seperti ini, insya-Allah objektif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan hudud akan dapat dicapai melalui means yang kita telah sebutkan tadi, secara bersama-sama. Cuma pada saya, isu hudud ni saya tak tahu kenapa malam ni jadi popular sangat. Ada isu yang lebih besar lagi yang pada saya amat risau. Bila lihat hadirin di malam ini, saya rasa gembira. Kenapa? Kita baru kat stage 1. Isu yang pada saya risau ialah isu kita tidak saling faham memahami lagi. Di peringkat ahli politik, di peringkat Pakatan Rakyat sudah berlaku faham memahami. Itu pun setelah masuk ISA kan. Tetapi di peringkat orang bawah, saya bila lihat kepada anak-anak muda ni, teringat kepada anak-anak saudara saya sendiri. Keluarga sebelah mak saya adalah Cina. Jadi mereka ini saya ingat macam peringkat anak-anak saudara saya sendiri. Dan bagaimana sungguh pun keluarga, tetapi bila kami ambil gambar bersama pada Hari Raya Cina dan sebagainya, jiran-jiran mereka dan dia kata, ni ada Melayu kan? Ni ada Melayu ke? Dan begitu juga bila saya keluar kat FB, orang kata, ni bila Ustaz Mazli dengan orang Cina. Saya kata, memang ni saudara saya punya kaum keluarga. Satu isu kita tidak kenal mengenali. Sejauh mana di kalangan orang Islam, sejauh mana di kalangan masyarakat Muslim ini mengetahui sensitiviti, mengetahui pegangan, dan mengetahui lebih mendalam tentang kaum Hindu, kaum Buddha, kaum Kristian, Katolik, dan juga Protestan. Sedangkan kita hidup sudah 50 tahun lebih. Dan sejauh mana kita duk harapkan bukan Islam saja faham kita, tetapi kita tak bersedia untuk faham. Dan begitu juga dengan kaum non-Muslim, sejauh mana memahami non-Muslim terlampau general. Jika kamu Buddhis ataupun Kristian, memahami agama-agama lain yang wujud. Saya nak kempen sikitlah bagaimana di UIA kami ada satu subjek yang saya galakkan. Subjek ini diajar hatta di sekolah-sekolah, iaitu Religions in Malaysia. Satu-satunya
IPTA yang mengajarkan subjek ini, yang saya rasa wajib IPTA lain ajarkan juga. Hanya di Universiti Islam Antarabangsa yang mana kami ajar tentang setiap agama, Buddhis, agama Hindu, agama Kristian, dan kami undang wakil daripada agama masing-masing untuk berikan penerangan, dan kami bawa juga student untuk pergi menziarahi gereja, menziarahi kuil untuk lebih faham memahami kerana kita hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Ni aja nanti kena moderator Cuma satu perkara kepada YB Lim Guan Eng, saya terfikir, alhamdulillah, dan kita sokong juga usaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang tingkatkan dana untuk sekolah agama. Tetapi apa beza sekadar memberikan duit seperti mana kerajaan BN pun bagi duit juga. Pada kita mahukan end product. Apakah saya lahir daripada sekolah agama rakyat, saya pada sekolah Inggeris, masuk sekolah agama rakyat untuk belajar agama, harapan nak jadi ulama, tapi tak menjadilah, kan? Belum menjadilah. Dan saya agak faham apa yang dihadapi oleh sekolah-sekolah agama ini. Bukan hanya sekadar mereka perlukan duit, tetapi mereka perlu visi, mereka perlukan role model, dan mereka perlukan satu ruang untuk mereka lihat bahawa mereka boleh menyumbangkan sesuatu kepada negara. Maksudnya bagi duit saja tidak cukup, dia kena lebih daripada itu. Dan perlu ada role model untuk golongan pelajar agama, bahawa mereka boleh menjadi sebahagian pada rakyat Malaysia yang proaktif. Cuma yang kedua, saya rasa sebab ada peluang dengan YB ni kena cerita juga, concern ataupun kerisauan kepada setengah rakyat Malaysia Melayu Islam ini bila sebut Pulau Pinang, mereka nampak tidak seimbangnya pembangunan di pulau dan juga di seberang yang majoritinya orang Melayu, dan terdapatnya imparity dari segi house income di antara orang Melayu dan juga golongan non-bumi. Jadi bagaimana YB lihat isu? Sebelum YB ni, pendek je boleh tak? Saya nak beri soalan pendek je, tapi barangkali soalan ni take home answers, masing-masing boleh fikir sendiri. Saya nak balikkan soalan tu, saudara. Betul ke, benar ke selepas 50 tahun kita diperintah oleh BN, dasar dan amalan UMNO BN menyelamatkan Islam, menyelamatkan Melayu, dan menyelamatkan negara rakyat Malaysia? Saya ulangi balik soalan itu. Selepas 50 tahun kita diperintah oleh, lebih 50 tahun diperintah oleh BN, UMNO, betul ke dasar dan amalan UMNO BN telah menyelamatkan Islam, telah menyelamatkan Melayu, telah menyelamatkan rakyat Malaysia? Dan kalau menang sekali lagi, betul-betul menyelamatkan kita. Jadi kalau jawab berdasarkan fakta 50 tahun dulu. Jadi hanya cara lagi, kalau boleh jawab itu, kita akan bawa perubahan besar. Assalamualaikum. Okey. Jadi soalan itu seolah-olah memberikan jawapan secara otomatik gitu. Saya jemput dua-dua sekali untuk bermula dengan YB Ibrahim untuk just bulung for just 1 minute, and we are gone beyond our time. Ya, tak apa. Saya rasa semua pun masih ada dalam video. Kerana ini satu wacana yang baik, di mana kita boleh cakap secara terbuka. Saya rasa saya nak jawab soalan yang dibuat oleh saudara tadi, iaitu berkaitan dengan adakah bukan saja UMNO dan BN telah benar-benar menyelamatkan Malaysia. Saya rasa kalau saya hanya nak jawab tentang dari sudut Melayu, sebagai aspek yang lain, saya rasa Dr. Masli boleh sempurnakannya nanti, ialah dari segi itu sahab. Saya rasa ini satu isu yang jarang dibangkitkan. Sejak 80-an, BN cakap mereka nak bantu orang Melayu berputra dengan memberikan saham. Dan mereka telah berikan sebanyak 54 bilion ringgit punya saham. Tapi bila kita tanya rakyat biasa, orang Melayu biasa, macam di bilik, di dewan ini, malam ini, saya nak tanya, adakah anda pernah terima saham-saham tersebut? Ada? Habuk pun tak ada.
semua kasih dekat tak tidak. So di sini 54 bilion telah dibagikan. 54 bilion ringgit punya saham telah diambilkan. Sekarang tinggal 2 bilion ringgit saja. Mana pergi saham itu? Bila kita bangkitkan perkara ini, kerajaan tak menjawab. Kita harus tubuhkan satu siasatan Suruhanjaya diraja. Ini isu besar. 52 bilion ringgit punya saham Suruhanjaya. Sepatutnya kalau dialihkan kepada orang Melayu dan Bumiputera, saya rasa ini lebih penting daripada 500 ringgit. Betul tak? Tolong bayangkan 52 bilion kalau dibagikan kepada orang Melayu Bumiputera, termasuk juga di Sabah Sarawak, ini akan membawa satu perbezaan besar. So mungkin ini salah satu aspek yang boleh jawab soalan tadi. Yang lain saya rasa serah kepada Dr. Masdi. Tadi dua soalan yang ditanya oleh Dr. Masdi. Pertama tentang sekolah agama rakyat. Kita bukan macam BN, dia hanya bagi 50 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali. Yang kita bagi kepada sekolah agama rakyat adalah setiap tahun. Dan kita telah tanya, dan sekolah agama rakyat bila mereka diberikan pilihan, mereka mahu menerima wang peruntukan ini secara langsung. Tak mahu ada apa-apa program, mereka nak dapat wang kerana mereka rasa mereka boleh buat program-program mereka atau buat pembinaan atau pertambahan blok-blok dengan lebih teratur kalau mereka ada wang dalam tangan. Dan kita hormati itu pilihan mereka. Dan yang penting ialah sekolah agama rakyat, wang peruntukan dicantas zaman UMNO dan Perikatan Nasional. Di bawah PR, kita sambung kepada sekolah agama rakyat. Kita pun tanya, yang wang yang kita berikan secara tahunan, itulah pilihan mereka. Dan kita hormati pilihan mereka. Dan tentulah mungkin Dr. Masdi ada pandangan beliau sama ada ini adalah cara yang paling baik, tapi sebagai sebuah kerajaan bagi rakyat, kita kena hormati keputusan yang dibuat oleh sekolah-sekolah agama rakyat itu. Yang pertama. Kedua, tentang itu keadaan ekonomi yang berbeza di antara pulau dan seberang, itu saya mengakui. Dan kerajaan negeri pun telah ambil langkah-langkah dengan membuat perbelanjaan pembangunan yang lebih di seberang Perak kalau berbanding dengan kawasan pulau. Kalau kita cakap tentang projek-projek infrastruktur, sebahagian besar adalah di kawasan seberang Perak. Kalau kita cakap tentang jalan, lebih 70% dari projek jalan adalah di kawasan seberang Perak. Malah bila kita carakan nak buat itu laluan ketiga untuk menghubungi kawasan pulau dan kawasan seberang, yang menentang ialah penduduk kawasan pulau kerana mereka rasa akan tambah kesesakan trafik. Itu kita mengakui. Tapi kita mahu membangunkan kawasan seberang. Itu sebab kita rasa perlunya ada laluan ketiga. Kerana kalau ada laluan ketiga, tentu kawasan seberang Perak dia akan membangun lebih besar. So ini adalah di antara usaha. Dan selain itu, kita ada bina rumah mampu bilik di mana 18,000 dicanangkan oleh kerajaan dari bawah fasa 1 dan fasa 2. Sejak 2008 hingga sekarang kita sudah bina 3,000 unit campur dengan pihak swasta, 8,000, keseluruhannya 11,500 unit. Kita nak carakan untuk fasa seterusnya 18,000 unit oleh kerajaan negeri, yang 20,000 unit di 20,000 unit lagi oleh sektor swasta, keseluruhannya 38,000 unit rumah mampu bilik. Saya itu adalah di antara usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri. Tentu itu bukan perkara yang senang untuk mendapatkan itu jurang perbezaan, tetapi kita mempunyai satu komitmen sebagai negeri yang pertama hapuskan miskin tegar di Malaysia, di mana semua keluarga mendapat sekurang-kurangnya RM600 sebulan. Kalau tak dapat RM600 sebulan, kerajaan negeri akan tambah nilai tiap-tiap bulan sehingga genap RM600 sebulan. Dan kita
kita di Pulau Pinang, kita ada dasar. Kita bukan sahaja mau menjadi, sudah menjadilah, bukan sahaja menjadi negeri pertama yang hapuskan miskin tegar, kita pun nak jadi negeri pertama yang hapuskan kemiskinan sama sekali menjelang 2015 dengan menggunakan dasar yang sama, iaitu meningkatkan gaji minima yang akan diterima oleh semua keluarga supaya mereka melepasi garisan kemiskinan yang ditetapkan. So 2015 kita harap boleh lebih awal lah. Kalau kita menang lagi di Pulau Pinang pasti lebih awal lah. Tapi kita akan harap sebelum 2015 kita boleh jadi negeri utama yang hapuskan kemiskinan sama sekali. Dan mungkin isu yang terakhir yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah bahawa bila kita tunggu tarikh pilihan raya, semua tanya bila pilihan raya. Saya tak tahu, mungkin Najib pun tak tahu. Satu orang tahu, dia tahu siapa lah. Tapi kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri bahawa tak salah kalau ada pilihan raya semasa haji. Saya rasa itu tidak berapa betul lah. Haji bila lah? Antara bila September hingga Oktober. So kemungkinan akan adakan pilihan raya pada masa itu, iaitu selepas bajet 28 hari bulan September. Itulah masa yang dia nak adakan pilihan raya. So di sini saya rasa itu adalah sesuatu yang kita rasa sangat kurang senang hati. Dan itulah bukan saja dari segi menunaikan itu ibadat haji, sama juga untuk orang bukan Islam. Kalau adakan itu pilihan raya semasa tahun baru Cina atau Deepavali ataupun Christmas, siapa suka? So kita harap bahawa itu Perdana Menteri boleh timbang semula. Jangan adakan itu pilihan raya semasa orang Islam menunaikan ibadat haji, kerana saya rasa ini adalah satu taktik yang cuba pecah belakang rakyat lagi. Terima kasih. Nak jawab soalan tadi ke tak? Jawab lagi lah tadi. Okey, tadi soalan kata adakah UMNO membantu perkembangan Islam. Kita tidak nafikan. Maksudnya dari segi fakta semua, semenjak merdeka banyak yang telah dilakukan oleh UMNO untuk umat Islam, terutamanya di antara tahun 82 sampai tahun 98, iaitu sewaktu Anwar Ibrahim berada di dalam kerajaan itu sendiri dengan Bank Islam, Universiti Islam dan negeri. Dan juga tak dinafikan, Falah juga lakukan satu yang banyak tentang Islam, Islam Hadari dengan Islam Jom Israel fact kan, dan juga dengan dia punya Kafa, Jacob dan lain-lain lagi. Tapi kena ingat, jikalau tidak adanya pressure group di kalangan pertubuhan Islam, NGO Islam, dan terutamanya daripada parti PAS, perkara seperti ini tidak akan berlaku. Jadi ada pressure, baru UMNO terdorong untuk buat seperti itu. Tapi apa pun kita perlu ingat, kita sebagai umat Islam tidak boleh mengharapkan hanya kepada pihak pemerintah. Itu bukan caranya. Quran pun mengajarkan bahawa setiap individu Muslim itu wajib melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap Islam. Sejauh mana Islam itu diamalkan atau tidak adalah bergantung kepada individu. Jadi sejauh mana kita ada semangat keislaman itu, insya-Allah Islam akan terus berkembang. Dan untuk menggulungi perbincangan kita pada hari ini, saya rasa ini satu sesi yang amat menarik bagi Roket Kini. Saya menggalakkan supaya sesi seperti ini diteruskan. Selama ini mungkin hanya orang politik saja. Tadi pun yang YB biasa dia berbicara dengan wakil PAS, wakil PKR. Tapi ni bila dengan wakil yang bukan PAS, bukan PKR, bukan UMNO, nampak ada kepelbagaian yang kita boleh fahami bersama-sama. Dan yang paling penting sekali ialah engagement. Saya rasa amat sukar untuk kita dapat program seumpama hari ini. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Sikh, ada Iban, ada Kadazan. Semua boleh membincangkan isu yang berkait dengan masa depan
depan kita, isu berkait tentang rakyat Malaysia, isu yang berkait tentang masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih.